Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladhi unzila alaihi al-Qur'an wa nashru liwa'il Islam وصدم على الشرك وعبادة الأصنام وعلم المخلوق كيف يعملون لدنياهم الفانية وآخرتهم الباقية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, insya-Allah sambungan perkongsian kita kitab Al-Misbahul Munir sampai ke muka surat 25. 25 kan? Masa saya kan. Baik. Muka surat 25, huraian sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10 iaitu hayatun. Hayat. Hayat artinya hidup. Hayat ini adalah salah satu daripada sifat ma'ani. Bahagian sifat 20 itu ada 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Ya. Sifat nafsiyah satu, wujud. Sifat salbiyah ada 5. Qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah. Sifat ma'ani ada 7. Qudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Dan ma'nawiyah juga 7. Ya, kaunuhu qadiran hingga kaunuhu mutakalliman. Baik, hayat adalah sebahagian daripada atau salah satu daripada sifat ma'ani. Berkata pengarang kitab ini untuk menjelaskan huraian sifat yang ke-10 ini, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata dia, wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala itu satu sifat, sifatnya hayatun. Maknanya bila sebut wajib pada syarak, kalau tak tahu berdosa. Allah Ta'ala itu punya sifat hidup. Ya, kena tahulah, tak semesti hafal tapi tahu. Hayatun, Allah Ta'ala itu hidup. Sebab dia sebut wajib pada syarak. Apa makna wajib pada syarak itu? Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarki. Berpahala kalau tahu, berdosa kalau tak tahu. Jadi semua mukallaf yang aqilun balighun, berakal lagi baligh, mesti tahu, wajib tahu dan mengaku, bukan hanya sekadar tahu, bahkan mengaku di dalam hati. Kalau tahu saja tapi tak ngaku, tahu tapi menafikan, tak kena. Jadi disebut kena tahu dan mengaku di dalam hatinya dengan tentu sungguh, makna dengan pengakuan yang sungguh-sungguh, yakin
dengan jazam, yakni dengan keyakinan yang putus, tidak berbelah bagi, bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat apa? Sifat hayatun, sifat hidup. Tuhan itu punya sifat hidup. Artinya, kalau dalam tulisan kitab ini ditulis penghidup. Wallahu a'lam lah tata bahasa orang dulu pengarang kitab ini. Hayatun maksudnya hidup, ya, iaitu satu sifat yang ada ia pada zat Allah Ta'ala, satu sifat yang wajib ada pada zat Allah. Allah itu mesti punya sifat yang ini. Kalau tak ada sifat hayat, itu maknanya Allah tidak mempunyai sifat yang sempurna. Jadi wajib bagi Allah mempunyai sifat hayat atau sifat hidup. Dan sifat hidup itu adalah sifat yang ada pada zat Allah. Dengan ada sifat itulah Allah Ta'ala hidup. Hidup Allah Ta'ala bukan macam kita hidup. Kita hidup kena bernyawa, kena ada roh. Jangan pula nanti menggambarkan hidupnya Allah Ta'ala, Tuhan itu ada roh. Kalau ada roh, kena bernyawa, tak ada oksigen mati. Seperti juga Allah Ta'ala mendengar. Mendengar Allah bukan dengan telinga, tapi dia ada sifat mendengar. Dan Allah Ta'ala punya sifat melihat. Dan melihatnya Allah bukan sama dengan melihatnya makhluk dengan perantaraan mata. Macam mana Tuhan melihat, itu hak Allah Ta'ala. Jangan pula kita terbayang, oh Allah Ta'ala melihat, rupanya Tuhan ada mata. Ataupun kita belajar, rupanya Allah Ta'ala punya sifat mendengar. Yang mendengar ni ada telinga aja, tak ada telinga tak dengar. Ya, gitu. Begitulah Allah Ta'ala punya sifat hidup. Dan hidupnya Allah itu bukan macam manusia hidup, bukan macam makhluk hidup. Hidupnya Allah Ta'ala itu dengan maksud hidup hayatun, hidup Allah Ta'ala itu tidak mati. Kalau makhluk hidup, tapi dia akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai kematian. Itu selain daripada Allah. Bila kita sebut Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat hidup, hidupnya Allah itu tidak mati. Itu berlainan dengan sifat makhluk. Makhluk hidup, tapi hidup makhluk itu disudahi dengan kematian. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak dengan roh. Tadi saya sebut, kalau kita hidup dengan roh, kan, ada roh, Allah tiupkan roh. Kalau manusia itu ketika mana manusia dalam kandungan, disebut dalam hadis, berapa hari? 140, 40, 80, 120 hari, kalau tak silap saya, disebut dalam hadis Nabi SAW. Selepas usia kandungan 120 hari, lalu Allah datangkan malaikat untuk meniupkan roh kepada janin yang berada dalam kandungan seorang ibu. Begitulah hakikatnya kehidupan seorang makhluk. Tetapi hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dengan roh, ya. Dan jika roh itu qadim sekalipun, kot kalau ada orang berhujah, ya Allah Ta'ala hidup, setiap yang hidup itu ada roh, tapi bezanya roh Allah Ta'ala itu qadim, sedia ada. Tak macam roh kita baharu, dicipta oleh Allah Ta'ala, kemudian ditiupkan masuk ke dalam jasad. Kalaupun ada orang yang berhujah seperti itu, kata pengarang kitab ini, walaupun ada dakwaan mengatakan roh Allah Ta'ala itu qadim, Allah Ta'ala itu sebenarnya hidup ia bukan dengan roh. Yang lain ada roh, kan? Baik. Kerana jikalau hidup ia dengan roh, kenapa ada kata hidupnya Allah Ta'ala itu tidak dengan roh? Nah,
Kalau hidup Allah Ta'ala itu dengan roh, nescaya adalah Allah Ta'ala itu jadi kam muttasil, berkait-kait. Ada, kita sebut apa? Ada ciri-ciri Allah Ta'ala itu dia tidak kam muttasil. Jadi kalau dia itu ada roh, dia jadi kam muttasil. Kam muttasil pada zat, atau dikatakan jisim. Allah Ta'ala itu berjisim, yakni benda-benda yang diterima bahagi. Itu maknanya kam muttasil. Dia ada bahagi-bahagi, ada bahagian-bahagian. Rupa kita lah, nak kata manusia tu dia ada perkara-perkara yang menghubungkan anggota-anggota kita baru jadi orang. Kalau roh saja tak jadi orang lagi. Ya, dia kena ada kepala, ya, sempurnalah. Kalau tak ada satu, orang juga tapi cacat. Walau bagaimanapun dia tetap kam muttasil, berhubung anggotanya antara satu sama lain. Jadi wujudnya Allah Ta'ala tidak begitu. Allah tidak kam muttasil. Dia tak diterima bahagi, tak ada bahagi-bahagi, ya. Maka iaitu batil kalau ada pandangan yang mengatakan Allah Ta'ala itu punya roh, hidup Allah Ta'ala itu dengan roh, maka itu adalah dakwaan yang batil, makna dakwaan yang salah. Pada bicaraan wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadith yang lepas, kedua-duanya dengan dalil-dalil yang nyata di sana. Kabo sudah bahas dah benda ini pada perbahasan sifat Allah Ta'ala yang lalu, iaitu pada sifat wahdaniyah dan mukhalafatuhu lil hawadis. Allah Ta'ala itu esa dan tidak bersalah, dan bersalahan ia dengan benda-benda yang baharu. Tuhan tak sama dengan benda baharu. Benda baharu itu apa? Makhluk. Siapa itu makhluk? Makhluk itu ialah ma siwallah, selain daripada Allah semuanya adalah makhluk. Tak ada satu pun persamaan dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So kalau Allah Ta'ala hidup dengan roh, maka dia samalah dengan makhluk. Sedangkan dalam perbahasan kita yang lalu mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu mukhalafah, bersalahan, iaitu tak sama. Mukhalafah maknanya tak sama, bersalahan lil hawadith, dengan benda-benda yang baharu, iaitu segala ciptaan yang dinamakan sebagai makhluk. Baik. Dan sifat hayat itu tidak ada baginya ta'alluq, hanya sifat yang mengesahkan dan membolehkan bagi zat bahawa bersifat dengan sifat-sifat ma'ani yang lain juga. Dan dalil atas adanya sifat hayat dan tidak mati itu ialah kita fikir. Jadi macam mana kita nak sabitkan sifat hayat bagi Allah Ta'ala? Maka dia ngajak kita supaya berfikir. Macam mana fikirnya? Ajak kita supaya berfikir, iaitu kita fikir dan kita telik, suruh kita perhati kepada makhluk ini. Kita tengok makhluk, kata dia. Macam mana keadaan makhluk? Maka jika tidak ada pada Allah Ta'ala hidup, kalau Allah Ta'ala tak punya sifat hidup, ya, nescaya adalah ia mati. Hidup lawannya mati. Kalau Allah Ta'ala tak ada sifat hidup, berarti Allah itu mati. Cepikir, kata dia, tengok orang. Orang kalau tak hidup, apa kita panggil dia? Mati. Kalau tak mati, hidup. So kalau kita bayangkan, kalau kita melihat, kita teliti dan kita perhatikan, kalau Allah Ta'ala tak punya sifat hayat, sifat hidup, berarti Allah Ta'ala mati. Dia fikir, dia ngajak kita berfikir. Nah, baik. Dan jika ia mati, kalau Allah Ta'ala itu mati, nescaya tak dapat menjadi ia akan makhluk. Tak dapat menjadi ia akan makhluk ini. Kalau kita kata Allah Ta'ala mati, macam mana boleh ada makhluk pula? Nampak tak cara dia mengajak kita untuk berfikir, untuk mensabitkan bahawa hidupnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu mesti mempunyai sifat hidup. Sebab kalau Allah Ta'ala mati, bagaimana kita melihat ada kehidupan? Orang hidup, binatang hidup, lembu kerbau hidup, cak cibor hidup, ya.
Siapa yang menghidupkan mereka itu? Tentulah Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala yang menghidupkan itu, mustahillah dia mati. Maka wajiblah bagi Allah Ta'ala itu mempunyai sifat hidup. Gitu, ya. Nescaya ia mati, dan jika ia mati nescaya tak dapat menjadi ia akan makhluk ini, dan iaitu batil. Kalau begitu pandangannya, maka batil, maka salah. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Sebab makhluk yang disebut makhluk itu sudah kita saksikan dengan mata kepala kita, dengan musyahadah. Kita tengok sendiri kawan sebelah kita ada, ya. Tengok kita ke kebun, ada pokok hidup dengan cara dia, ya. Tengok ke kucing pun ada. Semut ada. Ini semua sudah kita yakini bahawa yang menciptakan segalanya itu adalah Allah Ta'ala. So kalau Allah Ta'ala mati, mana ada benda ni? Walhal segala bukti yang telah kita lihat itu sudah kita saksikan dengan musyahadah. Musyahadah maksudnya kita sudah tengok dengan penyaksian kita sendiri. Kita tengok dengan mata kepala kita. Semua benda ini wujud, semua ini ada. Maka itu buktinya Allah Ta'ala mempunyai sifat hayat. Tuhan itu mempunyai sifat hidup. Okey. Kalau begitu, tetaplah dan kejaplah. Kejap, mantaplah, ya. Kemahlah. Tetaplah dan kejaplah di hati bahawa ada pada Allah Ta'ala itu sifat menghidup. Maknanya sifat hidup. Ya. Jadi dah tentulah Allah Ta'ala itu punya sifat hidup. Begitu cara untuk kita mensabitkan, meyakinkan atau menjadikan hujah bagaimana dakwaan mengatakan Allah Ta'ala itu hidup dengan hujah seperti itu. Dia tidak mati. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya. Itulah pandangan yang betul, kata dia. Muwafaqah maksudnya bertepatan, ya, bertepatan dengan pengakuan Allah Ta'ala sendiri. Mana kata Allah Ta'ala pengakuannya? Iaitu firman-Nya, huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Mu'min ayat 65. Apa makna dia? Artinya Allah itu yang hidup. Allah itu hidup. Huwal hayyu, huwa iaitu Allah Ta'ala. Al-hayyu yang hidup. Dia itu hidup, kata Allah Ta'ala. Dia itu yang dimaksudkan ialah Allah Ta'ala. Allah itu yang hidup, tidak ada Tuhan melainkan Dia. La ilaha illa huwa fad'uuhu mukhlishina lahuddin. Puji-pujian itu bagi Allah Ta'ala, Tuhan sekalian alam. Berdoa, mana dia? Udah terlajak. Maka hendaklah berdoalah kamu akan Dia hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas baginya agama. Puji-pujian itu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa makna dia, tuan-tuan? Huwal hayyu la ilaha illa huwa. Dia iaitu Allah Ta'ala yang hidup, tiada Tuhan melainkan Dia. Fad'uuhu, maka berdoalah olehmu akannya. Doalah ke Dia. Mukhlishina lahuddin, dengan doa yang ikhlas kerana agama. Itu senang sikit faham, ya. Kalau tadi bahasa dia terjemah, maka hendaklah berdoalah kamu akan Dia hal keadaan kamu berdoa itu dengan kelakuan ikhlas baginya agama. Jadi kerana Allah Ta'ala itu hidup, maka mintalah dengan Tuhan. Fad'uuhu, berdoalah kamu akannya. Mustahillah kalau Allah Ta'ala itu mati, disuruh kita minta dengan sesuatu yang mati. Ada kan? Mana ada? Orang mati bukan boleh buat apa? Kalau orang lah. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat hayat, sebaliknya maknanya apa? Mati. So bagaimana kita berdoa dengan sesuatu yang mati? Maka mustahil. Maka sebab itu ayat ini menunjukkan bukti dan dalil bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup. Huwal hayyu, Dia adalah Allah yang hidup.
maka berdoalah kamu dengan ikhlas kepadanya kerana agama. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Baik. Maka nyata di dalam ayat itu bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan hayat, ialah tidak mati. Jadi dalilnya gitulah. Jadi boleh tak untuk kita faham, yakin, dengan keyakinan yang jazam atau keyakinan yang putus, menetapkan dalam hati kita bahawasanya kita yakin benar bahawa Allah Ta'ala itu hidup dengan hujah-hujah tersebut. Nah, hujah dia datangkan ini dengan tujuan untuk memperkukuhkan keyakinan kita tentang sifat hayat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kalau orang tanya, betul ke hidup Tuhan itu? Ya, betul lah hidup. Ngapa? Mudahnya ginilah bahasa kita kan. Betul Allah Ta'ala itu punya sifat hidup. Bagaimana cuba kamu buktikan? Oh, bukti Allah Ta'ala itu hidup, kita tengok apa yang ada di sekitar kita. Ya. Macam mana? Semua ini kita percaya adalah ciptaan Allah. Tak? Pokok-pokok, binatang-binatang, orang, kucing, bahkan alam ini seluruhnya, bulan, bintang, langit, bumi, matahari, ya, semua ciptaan Allah. Jadi mustahillah yang mencipta itu mati. Kalau mati, benda dah terbukti. Kita tengok ada wujud, sudah pastilah yang menciptakan segala-galanya itu mempunyai sifat hidup. Kerana yang hidup sahaja mampu untuk melakukan penciptaan. Itu buktinya. Bukti hidup. Ya tak? Selain daripada itu, firman Allah Ta'ala, Huwal hayyu la ilaha illa huwa fa'buduh fad'uuhu mukhlisina lahuddin walhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau dah kita faham dan boleh kita mendatangkan hujah dan dalil seperti itu, berarti kita sudah menjadi orang yang benar-benar yakin bahawa Allah Ta'ala itu hidup dengan hujah tersebut. Baik. Kemudian kita masuk kepada huraian sifat yang ke-11, iaitu sama'. Sam'un artinya mendengar, bukan pendengar, mendengar. Allah Ta'ala itu mendengar. Cuba kita tengok perbahasannya. Mendengar juga salah satu sifat daripada sifat ma'ani. Berkata pengarang kitab ini, wajib pada syarak pula ke atas tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku putus dalam hatinya, di dalam hati dengan tentu sungguh ada pada Allah Ta'ala satu sifat sama'. Sama juga dengan perbahasan sifat hayat tadi. Maknanya kalau sifat hayat tadi wajib pada syarak untuk kita tahu, dan begitu juga sifat sama'. Sifat sam'un. Sifat sama' ini wajib juga pada syarak untuk kita tahu. Setiap yang mukallaf, berakal, baligh, ya, wajib tahu bahawa Allah Ta'ala itu mempunyai sifat sama', iaitu sifat mendengar. Baik, artinya mendengar itu satu sifat yang ada ia pada Allah Ta'ala. Bila kita sebut Allah Ta'ala punya sifat sama', maknanya Allah Ta'ala itu mendengar. Salah satu sifat bagi Allah Ta'ala iaitu dia mendengar. Dengan dialah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada ianya tidak tuli. Jadi dengan sifat itulah Allah Ta'ala mendengar. Kalau Tuhan tak punya sifat mendengar, dia jadi tuli lah, jadi pekak. Mustahil lah Allah Ta'ala itu pekak, ya. Jadi Tuhan itu punya sifat sama'. Dia mendengarkan segalanya. Pendengaran Allah itu tidak terbatas rupa macam pendengaran kita. Kita terbatas. Kalau tak ada mikrofon ni, yang dalam ni je dengar. Kalau kita duduk luar tak dengar. Itu terbatasnya pendengaran makhluk, ya. Yang jauh kita tak dengar. Orang bersembang di rumah kita tak dengar di sini, ya. Tapi mendengarnya Allah Ta'ala itu tiada batasnya. Dengan sifat sama' itulah Allah Ta'ala mendengar.
Firman Allah Ta'ala, wa huwas sami'ul basir. Allah Ta'ala itu mendengar lagi melihat. Allah Ta'ala itu mendengar lagi melihat. Artinya ialah ianya Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Maknanya Allah Ta'ala itu mendengar lagi melihat. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia itu mendengar lagi melihat. Baik, makna mendengar itu ialah nyata segala perkara. Mendengar itu nyata segala perkara yang ada dengan sama', artinya mendengar. Itulah bahasa orang lama gitu dah kan. Kitab-kitab turas ni, ya. Makna mendengar itu ialah nyata segala perkara yang ada dengan sama'. Nyata segala perkara yang ada dengan sama', artinya mendengar. Artinya pendengar. Sama ada perkara itu suara, ya, dan lainnya. Sama ada yang bentuk suara atau selain daripada suara, Allah Ta'ala itu mendengar. Semuanya Allah Ta'ala nyata dengan sama' itu ianya tidak tuli. Itu yang dalam bahasa kita, pendengaran Allah itu tidak ada batasnya, ya kan? Tak ada batasnya. Allah Ta'ala tahu dan Allah Ta'ala mendengar. Kita sebut apa, bahkan yang dalam hati pun Tuhan tahu juga, ya, Tuhan dengar juga hati kita berkata-kata. Dan dalil atas ada sifat sama' dia tidak tuli itu ialah kita fikir dan telik kepada makhluk ini. Sama juga, dia ngajak kita supaya melihat makhluk untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala mempunyai sifat sama'. Bagaimana cara teliknya ini? Jikalau tidak ada sama' pada Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala itu tidak mendengar, dia ngajak kita fikir, kalau Tuhan tak mendengar, ya, nescaya adalah ia tuli, maka lawannya tuli. Kalau Allah tak dengar, maknanya Tuhan tuli. Kalau Tuhan tuli dan jika ia tuli, nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit, ya. Tuli ni satu penyakit, kata dia, ya tak? Jadi kalau Tuhan tuli, maknanya Tuhan tu ada penyakit. Allah itu ada penyakit. Kalau seandainya Allah Ta'ala itu tuli, yang jadi kekurangan ia dengan dia. Bila tulinya Allah, berarti Allah tidak sempurna, ada sifat kekurangan, ya. Walhal Allah Ta'ala tu suci daripada sifat-sifat yang kurang. Jadi kalau dah tuli Allah Ta'ala, tuli itu kata dia penyakit, dan bila penyakit, maknanya Allah Ta'ala itu punya sifat kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala punya sifat kekurangan. Nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit, ya, penyakit padanya yang jadi kekurangan ia dengan dia. Dengan penyakit itu, maka Allah jadi kurang sifat dia, ya. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkehendak dan berhajat pada yang menghilangkannya. Jadi kalau Allah Ta'ala tuli, bermakna dia ada penyakit. Kalau dia ada penyakit, tentu dia nak yang lain atau orang lain atau sesuatu yang lain untuk menghilangkan penyakit yang ada pada dia. Betul tak gitu? So kalau kita sakit, contohnya kita demam, kita jumpa siapa? Kita jumpa doktor. Doktor tahu nak bagi ubat apa, ya kan? Oh, kamu ni demam panas, dia bagi ubat demam panas, ya. Atau kata dia, kamu ni demam denggi, oh kena masuk ward, ya. Kena penjagaan rapi. Atau doktor datang cek-cek, kamu ni bukan demam biasa, kamu ni kena jangkitan COVID-19, kena kuarantin 2 minggu, ya. Berhajat kepada yang lain yang lebih mengetahui untuk mengubati penyakit yang kita sedang hidapi. Nah, begitulah kalau kita katakan Allah Ta'ala itu tidak mendengar. Bila kita ngabarkan Allah Ta'ala tak mendengar, maknanya Allah sakit. Kerana tuli itu adalah penyakit. Kalau dia sakit, berarti dia berhajat kepada sesuatu untuk menghilangkan penyakit itu. Ada? Okey, itu hujah dia. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Kalau dia berhajat kepada sesuatu yang boleh menghilangkan penyakit dia, siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit
kalau bukan Allah Ta'ala? Kan Tuhan yang maha berkuasa. Siapa lagi yang mengatasi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tak ada dah yang mengatasi kuasa Tuhan. Jadi kalau ngabarkan Allah Ta'ala itu tuli, pekak, tak dengar, ya, ada penyakit, siapa nak nyembuhkannya? Tak ada dah. Tuhan nombor dua tak ada. Allah Ta'ala itu pada pegangan kita tidak dua, tidak tiga. Allah Ta'ala itu tidak berbilang. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala itu esa, satu je, tak ada dua, tak ada tiga. Tak sama dengan pendapat orang-orang Nasrani, orang Kristian dalam fahaman Trinity, ada tiga orang Tuhan. Yang tu boleh lah minta tolong. Tuhan satu tengah sakit, minta tolong Tuhan dua, ya. Tuhan dua pun tak kerti, kau mau panggil Tuhan nombor tiga, mari tolong Tuhan nombor satu. Pada pandangan mazhab, pada pandangan kita orang Islam, Tuhan itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu tidak berbilang. Jadi dia kata kalau dah Tuhan sakit, siapa nak ngubat dia? Tak ada yang nak ngubat dia, melainkan menghilangkan penyakit itu. Nah, jadi sebab itu kata dia, tentulah tidak ada, dan jika ia menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, tentulah tidak ada. Dah tentu tak ada dah Tuhan lain yang boleh. Kalau seandainya Tuhan itu tuli lah, tak ada dah yang boleh untuk menghilangkan penyakit dia. Dan jika ia menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, maka jadilah penyakit itu lebih kuat. Kalau pula orang buat andaian, ngapa pula dia nak minta tolong orang? Dia boleh mengubat diri dia sendiri. Dialah Allah, dialah yang berkuasa. Tentu dia boleh menghilangkan penyakit yang ada pada dia. Tak boleh kata gitu. Ngapa? Bila kita kata begitu, berarti yang lebih berkuasa dengan berbanding kuasa Allah Ta'ala, ada lagi kuasa yang lain, iaitu kuasa penyakit itu terhadap Allah. Maknanya penyakit itu, jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa pada Tuhan. Mustahil penyakit, kalau kita sebut penyakit juga makhluk, ya. Mana mungkin penyakit lebih kuat daripada Allah, lebih hebat daripada Tuhan? Kalau kita ngabarkan dia, tak apa, memang dia sakit, tapi dia boleh mengubah diri dia sendiri. Mustahil. Itu jadi penyakit lebih hebat daripada dia, bukan dia lebih hebat daripada penyakit, ya kan? Baik. Lebih kuasa daripada Tuhan, dan iaitu mustahil kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pula lemah. Dia jadi terbalik kalau kita ngabarkan gitu. Maknanya penyakit itu adalah makhluk, dan makhluk itu lebih berkuasa daripada Allah Ta'ala. Dia datang sakit, kemudian dia ubat sendiri, besok datang lagi. Penyakit itu lebih kuat daripada Tuhan. Mana boleh jadi macam tu? Maka jika Allah Ta'ala lemah, nescaya tidak dapat suatu daripada makhluk ini, dan iaitu batil. Kalau Tuhan lemah, ya, jadi daripada makhluk, maka itu adalah sesuatu yang batil, itu adalah sesuatu yang salah, pandangan yang salah. Jadi pada pegangan kita, Allah Ta'ala itu mendengar dengan sifat kesempurnaannya, dan dia tidak tuli. Dengan hujah-hujah tersebut dapat meyakinkan kita bahawasanya sememangnya Allah Ta'ala itu mempunyai sifat sama, kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Kembali ke situ juga, makhluk ini ada dengan musyahadah, dengan penyaksian. Kita tengok sendiri dengan mata kepala kita tentang wujudnya makhluk, maka kejaplah di hati. Maknanya bila kita sudah memahami hujah tersebut, maka kejaplah hati kita ini. Maknanya tidak ragu lagi, tidak goyang lagi. Itu maksud kejap di hati kita, bahawa Allah Ta'ala bersifat pendengar, ianya tidak tuli. Allah Ta'ala itu mendengar dan dia tidak tuli. Okey, ya. Itulah pengakuan yang sebenar, yang muwafaqah ia dengan pengakuan Allah Ta'ala seperti firman-Nya, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu sami'un, mendengar, basirun, lagi melihat. Nah,
Itu dalil naqli daripada Al-Quran. Kalau dalil akal tadi, macam tadilah dalil akal kita untuk menisbatkan sifat sama' bagi Allah Ta'ala. Tuhan tu mustahil dia sakit, ya kan? Allah Ta'ala itu mempunyai sifat sama', itu adalah sifat kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala itu tuli. Kalau Allah Ta'ala tuli, maknanya Allah Ta'ala itu sakit. Kalau dia sakit, dia berhajat kepada orang yang boleh menyembuhkan penyakit. Siapa lagi yang boleh menyembuhkan penyakit bagi Allah Ta'ala kalau tak ada lain melainkan dia? Mustahil. Kalaupun ada orang yang mengatakan begitu, Allah Ta'ala boleh menyembuhkan penyakit yang ada pada dia, itu membawa makna bahawa penyakit itu lebih hebat daripada Allah, ya kan? Dia boleh mengatasi kekuasaan Allah. Maka mustahil. Bila mustahil, maka menjadi keyakinan kepada kita untuk menetapkan dalam hati kita dengan kejap, tadi dia kata, dengan kejap, dengan mantap, dengan kuat, bahawa benarlah Allah Ta'ala itu mempunyai sifat sama. Kan? Okey. Insya 8.25. Ya, 8.25 kan? 8.26. Lagi 3 minit. 3 minit tak badan kita nak baca. Apa nama huraian sifat yang ke-12, basar, melihat. Basar ni dia panjang sikit huraian dia. Jadi hari ni kita sudah berkongsi 2 sifat daripada sifat ma'ani, iaitu sifat hayat dan juga sifat sama'. Untuk kita meyakini dengan sungguh, bahasa dia lah kita guna, meyakini, mengaku, putus dalam hati dengan tentu sungguh, maknanya dengan keyakinan yang tidak berbelah bahagi, tentang bahawasanya Allah Ta'ala itu sememangnya mempunyai sifat hidup dan sememangnya mempunyai sifat sama', iaitu mendengar. Mustahil Allah Ta'ala itu mati. Kenapa? Sebab buktinya makhluk yang sudah kita lihat ini dengan mata yang musyahadah, mata yang jelas dengan mata kepala kita, tentang wujudnya makhluk sebagai tanda hidupnya Allah Ta'ala. Mustahil sesuatu yang mati boleh mencipta makhluk yang sebegini hebatnya, ya kan? Semua makhluk itu bukan orang saja. Masiwallah itu semua adalah makhluk. Selain daripada Allah, semuanya makhluk, termasuklah bulan bintang, planet, ya kan? Cakrawala, ya, tak tahu berapa ribu, berapa banyak bulan bintang-bintang di langit itu kan? Itu semua adalah makhluk. Jadi sudah tentulah yang menciptakan segala perkara yang sehebat itu pastilah Allah, yang namanya Allah, yang mempunyai sifat hidup. Kalau mati, semua itu takkan tercipta. Begitu juga perjalanan dunia dengan paksinya, bukan? Putaran matahari dan bulan tak pernah tergelincir daripada paksi. Kalau dulu waktu dia cipta dia hidup, mungkin sekarang dia mati. Kot kalau ada orang kata macam tu. Habis siapa yang memperjalankan segala itu mengikut sunnatullah? Sunnatullah, ya kan? Sunnatullah tu, kalau kita gambarkan sunnatullah tu macam inilah. Satu benda kalau kita lambung jatuh tu sunnatullah, dia takkan berubah. Walan tajidu li sunnatillahi tabdila. Kamu takkan nampak pada sunnah Allah Ta'ala itu akan perubahan. Jadi ilmu logik lah kita gambarkan. Siapa yang menguruskan semua benda itu? Sunnatullah. Bumi berjalan dengan paksinya yang tersendiri, bulan, bintang, bulan dan matahari juga berputar mengikut dia punya landasan, tidak pernah tergelincir. Itu semua adalah aturan Allah, dan mustahillah Allah yang tidak hidup boleh mengaturkan semua benda itu. Maka yakinlah pada kita bahawasanya Allah Ta'ala itu hidup dan tidak mati. Okey, insyaAllah. Dia macam loceng sekolah dah maksud waktu ni sekarang. Orang dulu bila bunyi loceng sekolah kan, kelang kabut nak balik, ini dah balik habis waktu sekolah, ya kan? Apa masuk waktu insya' pun gitulah. Maknanya sudah habis waktu pengajian, SOP
apa nama, di waktu apa nama COVID ni kan. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pada bulan berikutnya dengan sifat yang ke-12, iaitu sifat basar atau sifat melihat bagi Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Segala perkongsian ini mudah-mudahan ada kelebihan dan manfaatnya untuk kita semua. Segala mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.